tugas utama seorang perunding takaful adalah mengenal pasti matlamat keuangan pelanggan-pelanggan kita pelanggan di setiap fasa kehidupan. Kehidupan kanak-kanak, remaja, dewasa dan tua. Di setiap fasa matlamat dia. Mengenal pasti membantu mencapai matlamat keuangan setiap fasa kehidupan berdasarkan sumber-sumber yang kita ada. Sebab tu tadi, awal-awal kita mesti tahu, seorang ejen mesti tahu buat cash flow, debit and credit. Itu asas. Dalam sistem perancangan keuangan Islam pun sama, ada debit dan kredit. Jadi, mengenal pasti matlamat keuangan pelanggan berdasarkan sumber yang dia ada dan mestilah patuh syariah. Jadi, untuk klien kita pula, untuk bakal peserta, pertama untuk apa kita ambil? Untuk apa? Jadi, kalau apa nak, sebenarnya aku ambil takaful untuk apa? Kalau untuk education. Untuk income. Untuk medical. Macam tu. Lepas tu, bila contohnya ambil untuk income protection. Ramai juga di kalangan kita, saya jumpa, ambil tempoh dia sampai umur 50 je. Atau 55, pencen. Kata pencen 55 atau 60. No. Sekarang ni, saat itu pada saya, pendapat peribadi lagi, satu kesilapan. Sebab, dalam kita tempoh bertugas, majikan cover kita, majikan. Terutama yang private lah. Medical card dia cover, semua cover. Tetapi kita fikirkan, setelah kita bersara, siapa yang nak menanggung? Siapa akan, contoh kalau sakit, siapa nak bayar bil perubatan? Kalau meninggal dunia, ada pempasan ke tidak? Sebab kalau kita lihat sekarang, katakan seorang tu berkahwin pada umur 25. Pada umur 50, yang lepas baru anak pertama, anak sulung. Anak bongsu belum lepas. Kadang saya kawan saya tadi dia kata umur 40 dapat seorang baby lagi. Perempuan 40 dapat baby lagi. Maknanya pada 60 baru masuk universiti, belum habis belajar. Jadi masih perlukan lagi coverage. Jadi kalau boleh, at least kita ambil perlindungan sehingga umur 75 at least. 75 sebab apa? Purata rakyat Malaysia berumur 75 tahun. Yang lelaki, yang perempuan 78. Itu sekarang ni statistik lah. Hopefully tahun depan makin jauh lagi lah, makin panjang umur lah, dengan pada kadar makan, diet dan sebagainya. Jadi dah 10 minit. Saya janji last minute saja. Sama kemudian mana matlamat tadi untuk apa? Takaful tadi. Jadi tanya ejen tadi, saya nak matlamat saya nak retire, saya nak pakai. Macam tu. Ada saving dia banyak mana? Pelan takaful banyak. Macam-macam pelan takaful. Pelan takaful ni macam-macam lah. Sekarang lagilah dengan banyak syarikat takaful ni, lagi macam-macam ada. Hibah, wakaf. Kalau kita ambil takaful, contohnya untuk cover hutang-hutang yang tinggalkan, jangan hibahkan semua. Contohnya kan, ambil macam biasa. Dalam kaedah pembayaran pampasan ni ada dua. Sama ada cara pembangunan amanah, nomini atau penama, satu hibah. Kalau hibah ni dia direct kepada waris yang kita namakan. Tapi kalau penama memang dibagi kepada dia, tetapi dia tak boleh ambil semua duit tu. Sebab penama dia hanya menguruskan sahaja. Jadi menguruskan sahaja termasuk dalam pengurusan harta pusaka. Tetapi kalau hibah, kita ambil takaful hibah. Ujung tu kita bagian-bagian muka surat belakang tu hibah. Cara kaedah pembayaran klaim hibah. Hibah kepada anak atau isteri. Makna dia tak ada hak, kalau kita nak hasrat untuk bayar hutang, tak capai. Sebab bila bayar kat dia, bila besok dapat duit, hak dia duit tu. Bila kematian, hak dia. So hutang kita macam mana? Jadi kalau nak ada hasrat untuk bayar hutang, buat penamaan. Cara pembayaran klaim dia penama. Yang hibah. Mana hibah? Kalau nak hibah, sebahagian hibah, sebahagian penama untuk siapa, sebahagian hibah untuk siapa. Jadi untuk mencari matlamat bayar hutang. Sebab ingat, hutang wajib dibayar. Saya belum jumpa kat luar sana adik-beradik berebut-rebut, anak-anak berebut-rebut bayar hutang. Saya nak kena fight ni, hutang abah nak bayar ni. Jarang. Berebut-rebut harta ada, duit yang tinggalkan ataupun tanah atau bangunan yang tinggalkan. Okay. Next lagi, kalau ada contohnya kalau ada rumah, kita ambil takaful tapi kita ada rumah tapi MRTT.
ada masih dalam pinjaman. So kalau boleh kita ingat, kita masukkan rider penyakit kritikal dalam polisi yang kita ambil tadi. Jangan tak masukkan penyakit kritikal. Nanti bincangan dengan ejen lah macam mana. Sebab polisi MRTT ni yang saya faham adalah dia tidak cover penyakit kritikal. Dia tak cover penyakit kritikal, dia hanya cover death and TPD saja. Ustaz Hakim ada Ustaz Hakim ada tu Ustaz Hakim Azam Balela, okey, masih tengok kongsi ilmu saya ni, okay, insya-Allah Jadi dah nak habis. Kalau soal boleh tanya, saya sambung besok sebab banyak kerja. Kalau semua hari ni habis idea, sambung untuk besok pula. Jadi pertama kita kena ingat, ambil takaful tadi untuk membantu mencapai matlamat kehidupan dan keuangan kita. Untuk apa Not simply ambil. Pertama. Okey, saya lupa. Yang keduanya, ini satu lagi yang saya jumpa, berlakunya claim tak dibayar. Claim tak dibayar. Claim tak bayar pun, ini pun minta tolong sangat-sangat. Kalau ambil takaful tu, tolong declare segala penyakit-penyakit yang kita ada. Jangan diam-diam. Jangan alah ini sekejap manis dia kurang je. No, jangan. Ada penyakit kena disclose. Lepas tu tak apa, biar kita susah nak ambil, jangan susah nak claim. Kalau susah nak claim, saya pun simpati lah, saya pun terkesan lah. Contohnya kita susah kuliah report macam report susah. Jadi kalau boleh declare segala penyakit yang kita ada, apa terus terang dengan ejen pun kena report betul-betul lah. Ejen tulis yang betul, jangan menipu-tipu. Sebab itu dalam kontrak. Jadi perempuan sementara zaman PKP ni masih kesempatan sebelum raya 4-5 hari lagi ni. Kalau nak buat boleh kalau dah ada takaful plan tu, minta call ejen, diwakafkan sebahagian. Sebab ini terbaik ni hujung-hujung Ramadan ni. Contoh dah ada takaful 2-3 polisi, ambil 10% ke wakafkan. Okay. Yang kedua, kumpulkan semua polisi-polisi yang kita ada. Kumpulkan polisi, bagi tahu anak-anak, Long, Ngah ni abah polisi kat sini. Nilai dia banyak mana? Sama ada penama ke, hibah ke, bagi tahu. Sebab kumpulkan. Jangan besok bila berlaku kematian, bila musibah, tak tahu kat mana. Tak tahu. Jadi masa dia kira balik hutang-hutang kita banyak mana. Banyak mana. Contoh hutang kita banyak mana. Contohnya hutang dengan kawan, hutang dengan bank, kira balik. Sementara tak ada kerja, bukan tak ada kerja lah, sementara ada free, ada masa luang sikit kat rumah ni lah. Semua semak tu. Lepas tu kalau mana tak pasti, call agent. Tanya agent macam mana, tanya pendapat dia, macam tu. Tak semua mesti agent betul, tapi kadang-kadang agent lebih pengalaman. Sebab ini bidang dia, bidang dia. Kita hanya pengguna apa yang sepatutnya. Jadi itulah, mudah-mudahan di bulan Semin ini bermanfaat kepada semua. InsyaAllah saya akan share lagi ilmu takaful dan keuangan dalam masa akan datang. Jadi terima kasih banyak dapat mendengar siaran saya ini. Lepas tu mana yang salah dan silap, saya mohon maaf banyak. Terima kasih kepada guru-guru yang mengajar saya dalam ilmu insurans dan takaful. Semoga ilmu ini bermanfaat sebagai bekalan kita di alam barzakh besok. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.